Saya sedih sungguh lah ni. Cerita betul-betul saya sangat takut lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berbalah dekat Facebook, berbalah dekat internet, berbalah dekat YouTube. Tak habis-habis sama-sama orang Islam. Bahasa tu bahasa yang tak mencerminkan dia akhlak orang Islam. Boleh tak orang Islam kata orang Islam yang lain kafir? Boleh tak? Tak boleh. Selagi dia tak menzahirkan kekafirannya. Kalau betul dia masuk berhala dan dia buat amalan-amalan tu tuan-tuan, patut. Tu pun tak patut kita nak hukum dia kafir, melainkan kita maklum balik kepada pemerintah ambil tindakan dan memutuskan sama ada dia murtad ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Allahumma anta Rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-temannya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik si Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah di surau An-Nur, Taman Cempaka ni. Taman Cempaka ni tak asing lah untuk saya sebenarnya. Saya duduk mengajar di masjid tu dah semenjak tahun 2014 sampai ke hari ni. Kalau tuan-tuan tak tahu lah. Dah lama dah, 2014 dulu ni sampai ke hari ni. Mula-mula dulu kuliah maghrib, kemudian tukar kuliah duha dan sampai hari ni kuliah duha lah. Alhamdulillah. Selesai dan masih istiqamah dah. Kitab yang ketiga dah. Tukar 3 kitab dah kat situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat. Muslimat tu kalau tak ada tu buka tirai tu pun tak apa. Nampak sikit, terang sikit. Bukan duk tengok duk jelu celah-celah tirai tu, tak apalah, buka tak apa, kita belajar ngaji San. Okey, saya tutup balik selesa sikit. InsyaAllah. Baik, salih Muhammad. Tuan-tuan, Allah salih Muhammad. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni iaitulah salih Allah Muhammad, perisai. Perisai. Oh, buka tu. Okeylah buka tu. Malaysia ni dia sangat jaga muslimat dia. Dia sangat jaga muslimat dia. Dia kalau boleh nak tutup rapat kunci. Kadang-kadang setengah tempat saya dia ikat tirai tu.
Oh, diikat terai tu. Pernah sekali saya kata, tak apalah kita menuntut ilmu ni, kita buka pila kita dapat tengok kan. Tu. Lepas tu adalah seorang makcik angkat dia, makcik tu dia main tarik tirai tu. Dia main tarik tirai, orang lari belakang tirai tu. Dia pun tak biasa tu kan. Tak apalah, insya-Allah. Mungkin salat sama kita biasa-biasa kan. Waktu kuliah tu kita buka sat supaya masing-masing dapat interact dengan pengajian tu sebaik-baiknya lah kan. Lepas tu sekejap lagi nak sembahyang kita tutup balik elok tu. Tak apa lah, tak marah kan. Nah. Tak jawab tu marah pakai tu. Tutup balik. Allah subhanahu. Ngadah saat ni mai sekali macam-macam dia suruh kita. Baik, tajuk kita ni perisai kepada maksiat. Apa yang menjadi perisai kepada maksiat kita sebenarnya? Apa sebenarnya yang jadi perisai kepada maksiat? Yang menjadi perisai kepada maksiat itu ialah iman. Iman akan menghalang seorang daripada buat maksiat. Orang yang tak sempurna iman, dia akan buat apa yang dia suka. Bila dia tak ada iman, dia tak yakin malaikat duk tengok dia, malaikat duk catat dia, dia tak yakin Allah duk perhati dia, tak yakin syurga, dia tak yakin neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dia akan buatlah benda-benda apa yang dia suka. Jadi kunci kepada benda yang menjadi pertahanan diri dia daripada dia melakukan kemaksiatan ialah iman. Cumanya iman ni benda kita tak nampak. Benda iman ni benda tak nampak. Tapi ada benda yang zahir pada seseorang yang menunjukkan dia beriman. Yang benda tersebutlah yang akan menjadi penghalang dia daripada dia buat maksiat. Kita ni tuan-tuan buat maksiat kita ni ada dua jenis. Satu maksiat kita buat orang nampak, satu maksiat kita buat orang tak nampak. Tapi kedua-duanya pun maksiat. Sallallahu alaihi Muhammad. Benda maksiat kalau orang nampak, sallallahu alaihi Muhammad, ni teruk sangatlah maksud dia. Dia duduk pada situasi yang sangat teruk. Sampai dia mampu untuk menzahirkan maksiat dia. Nabi SAW sebut, semua dosa orang akan terampun. Semua dosa orang akan terampun, melainkan sallallahu alaihi Muhammad, dia panggil sallallahu alaihi Muhammad orang-orang yang sallallahu alaihi Muhammad orang yang menzahirkan kemaksiatannya. Dia tunjuk maksiat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia menzahirkan maksiat dia, tunjuk ke orang. Jadi peringkat kedua kepada maksiat ni ialah dia sembunyi maksiat daripada orang. Dia masih buat maksiat, tapi dia tak tunjuk ke orang dia sembunyi-sembunyi maksiat dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, orang beriman sama ada depan orang pun dia tak buat, belakang orang pun dia tak buat. Kalau belakang orang dia tak buat, depan orang lagi-lagilah dia tak buat. Itu menunjukkan bahawa ada iman dalam diri dia. Sebab kata Nabi SAW, al-haya'u wal imanu sallallahu alaihi Muhammad qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tabarani. Nabi sebut apa? Malu dan iman ni dia sentiasa beriringan. Malu dengan iman ni dia jalan seiring. Dia seiring dan sejalan. Tu malu dengan iman. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kata Nabi SAW, fa idza rufi'a ahaduhuma, apabila salah satunya diangkat, maksud tak ada pada dirinya, maka dia akan menghilangkan yang keduanya, yang berikutnya. Yakni kalau iman tu terangkat, maka malu pun akan terangkat. Kalau malu tu terangkat, maka iman pun akan terangkat. Siapa kata? Nabi SAW kata. Maka orang yang beriman, dia patutnya ada sifat malu. Dan orang yang ada sifat malu, insya-Allah dia orang beriman. Malu ni tuan-tuan, dia sebenarnya dia fitrah. Allah jadikan semula jadi pada setiap manusia ni. Kalau dalam handphone, dia ada dua benda. Komponen ataupun benda software dekat handphone ni dia ada dua. Satu dia built in, satu dia install. Tu bahasa kita lah, Ustaz Muhammad. Semua orang pakai handphone boleh faham lah. Satu built in, beli benda tu ada kat dalam tu dah. Dia bukan boleh buang. Kalau dia buang sekali dia rosak phone tu. Dia built in kat dalam tu. Satu lagi dia install. Install ni dia masukkan kat dalam tu, software tu. Sekali kalau dia rasa dia tak mau, dia boleh uninstall. Faham ke tak faham ni?
Aduh, saya marah lagi Mbak Raya tu. Tuan-tuan sekalian Allah Muhammad. Kalau built-in tak boleh nak buang senang-senang. Kalau install boleh uninstall. Malu ni Allah built-in dalam tubuh kita ni. Waktu Allah jadikan kita ni siap-siap, Allah built-in siap-siap dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia malu dalam diri kita. Sebab tu kecil-kecil tak payah ajak dia. Cara nak malu dia macam ni lah, ajak anak kita. Kalau cara nak malu ni macam ni, tak payah ajak. Anak-anak kita daripada kecil dia tahu malu tu macam mana. Sebab tu kecil-kecil dia lari-lari bogel dalam rumah, tiba-tiba ada orang masuk, dia lari masuk dalam bilik. Pasal apa ni? Malu-malu dia cakap. Siapa ajak dia tu? Fitrah ada dekat dia. Salih Allah Muhammad. Kalau orang Salih Allah Muhammad kena marah, muka dia merah. Marah, orang duk nampak dia, orang duk tengok ke kanan, muka dia merah. Pasal apa muka merah tu? Malu kena marah. Dia automatik benda tu simpan. Allah bagi siap-siap built-in dalam tubuh badannya. Nama satu benda yang nama dia malu. Salih Allah Muhammad. Salih Allah Muhammad. Kalau dia buat benda tak elok, orang nampak, sekali dia malu. Malu ni tak payah ajak. Malu ni memang Allah masukkan dalam diri dia. Namun subhanallah, suasana sekeliling dia akan mengubah sifat malu tu. Sama ada menambah malu dia ataupun mengurangkan malu dia. Itu akan dipengaruhi oleh siapa yang duduk dekat dengan dia. Kalau dia dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan sifat malu, maka dia akan membesar sebagai orang yang punya sifat malu. Kalau dia duduk dalam keluarga atau persekitaran yang tak ada sifat malu, maka dia juga akan besar sebagai orang yang tidak ada sifat malu. Bahkan mungkin orang malu orang kampung dengan malu orang bandar ni tak sama. Tak sama. Kami duduk kat kampung tuan-tuan, bukit kiri kanan tempat kami tu. Kalau ada orang perempuan naik motor tak pakai tudung, rasa pelik. Rasa pelik tu. Oh, naik motor Ustaz Muhammad. Nak kata dia Cina, bukan Cina. Kami mana ada Cina, Ustaz Muhammad. Nah itu, anak siapa tu pakai, pelik nampak. Yang kalau dia nak keluar rumah pun dia nak cari, dia nak capai tudung. Pasal apa? Jarang nak nampak orang perempuan keluar rumah tak pakai tudung. Tuan-tuan ni bukan tak pakai tudung, seluar pun tak pakai. Dia boleh pakai baju je berjalan, seluar tak pakai tuan-tuan. Tuan-tuan heran tak ni? Saya tanya tuan faham tak? Tuan-tuan tengok orang perempuan dia pakai berjalan kat luar tu, pakai baju je, seluar tak pakai. Tuan-tuan rasa pelik tak tengok? Rasa pelik tak? Faham ke tak faham soalan ni? Heran sungguh lah seorang surah An-Nur ni, angguk pun tak, geleng pun tak ni. Kita tahu, heran tak? Tak heran tak? Pasal apa tak heran? Pasal biasa. Tak ada apa. Tak ada apa. Hari tu saya duduk tengok sambil duduk berjalan, budak-budak sekolah, balik sekolah, dia cabut tudung dia masuk dalam beg tu, sambil berjalan sambil merokok. Budak perempuan, bukan lelaki. Jalan tak heran. Orang pun tak heran, lalu tepi dia semua buat tak tahu. Kalau tempat kami lalu macam tu, rajin kena kayu kan. Nah, Ustaz Muhammad, kayu 3x2 ke apa? Kedekuk atas kepala, anak siapa ni yang buat panggil macam ni apa sebagainya. Di sini orang tak heran. Dan mungkin boleh jadi apa? Anak-anak yang duduk kat kampung yang malu, yang pingitan dia panggil tu. Ustaz Muhammad, yang pakai tudung, pakai jubah jenis kain Ustaz Muhammad, baju kurung jenis longgak-longgak tu. Ustaz Muhammad, tuan-tuan, mungkin boleh jadi satu hari dapat kerja mai duduk Kuala Lumpur tu, pakaian pun berubah dah. Dulu mungkin pakai tudung lah, dah tak pakai tudung dah. Pasal apa jadi macam tu? Persekitaran tu telah mengubah dia. Dan sebab tu persekitaran ni penting. Sebab persekitaran ni sangat penting. Allah SWT dia boleh mengubah. Tetapi ingat, ada yang boleh mai balik, bagi kuat balik kita punya malu kita tu. Apa dia? Dia sebut sebagai ma'rifatullah. Ma'rifah Allah. Ma'rifah ni maksud apa? Kenal. Dia kenal Allah, bertambah sifat malu dia. Dia kenal Allah, lagi bertambah sifat malunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab malu dengan agama ni dia tak boleh jauh. Malu dengan agama ni dia tak boleh jauh.
Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal islamil haya. Maksud dia, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak dia, ada tata cara dia. Dan akhlak salli ala Sayyidina Muhammad bagi Islam ni adalah al-haya, al-haya'u. Al-haya' alif lam ha ya alif hamzah. Al-haya' ini maksud malu. Al-haya' maksud malu. Belajar satu kalimah Arab lah ni. Malu tu apa? Al-haya'. Apa yang elok? Dia masuk periksa hujung bulan ni. Masuk periksa. Tuan-tuan duduk dalam sekolah. Salih Sumat. Jadi semua Allah Salih Sumat, al-haya' maksud dia. Pada setiap agama itu ada tata susila dia. Ada akhlak dia. Akhlak bagi orang Islam ataupun tata cara bagi orang Islam itu ialah malu. Demikian yang disebut oleh Nabi SAW, tercatat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis ini hadis hasan. Sebab tu Imam Ghazali sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kitabnya Akhlak Muslim, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Akhlak Muslim nyatakan bahawa kalau tata cara bagi agama Yahudi pada zaman Nabi Musa, ada padanya ciri-ciri kekerasan. Siapa nak taubat, kena bunuh orang. Mereka kena lawan-lawan, sama-sama bunuh. Yang terbunuh, dia akan diampunkan dosa. Yang terselamat juga akan diampunkan dosa. Tu ada ciri-ciri kekerasan pada zaman Nabi, pada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa AS. Buat salah. Macam mana cara nak ampun dosa ni? Apa kena fight sama-sama hampa. Lawan. Siapa mati, dia ampun. Siapa yang hidup, dia juga akan diampunkan. Tuan-tuan sekalian semua, kita jenuh tuan-tuan. Allah bagi kita mudah tuan-tuan. Buat dosa, minta ampun pada Allah. Allah ampun dosa. Buat salah banyak kita ni tuan. Salah banyak kita ni. Dosa macam-macam. Dosa kat diri sendiri, dosa kat Allah, dosa kat kawan-kawan, dosa kat jiran. Kan? Daripada kita sekolah dulu sampai kita hari ni duduk, mai pindah duduk kat kampung ni, berapa banyak agaknya orang yang sakit hati dengan kita. Banyak tak agak orang sakit hati. Tuan ingat nanti kat padang mahsyar ni banyak akan bangkit tuntut semua ni. Ibnu Abbas cerita, kita lalu selisih dengan orang yang tak senyum dengan kita ni. Lalu selisih dengan dia tak senyum pun, sombong buat yang tu. Dia tuntut ke akhirat, ya Allah, orang ni dulu waktu hidup kat dunia dia pernah lalu tepi saya, dia tak senyum kat saya, ya Allah. Tuntut ke akhirat. Tuan-tuan ingat banyak mana orang akan tuntut kita kat akhirat ni. Macam-macam kita buat sakit hati orang kan. Ada orang kadang dia buat tak kisah. Dia pilih kat dia, Sagi salih ala Syekh Muhammad, Sagi salih Syekh Muhammad. Payah kalau dia buat panjang-panjang cerita, dia buat lagi susah. Biar pilih kat dia. Tapi jauh di sudut hati dia, dia sakit hati, dia terasa hati. Ini semua masalah kat akhirat ni. Lepas tu belagak pula lah ni kita ni. Bila mai buat salah sikit, orang minta maaf kat kita. Ada orang buat salah sikit kita, minta maaf kat kita. Tara aku nak maafkan dia Minta maaf. Siapa nak minta maaf? Dia tu minta maaf kan hang apa semua tu, dia Rasulullah. Allah nak minta maaf ni, mem ngadak ni. Sombonglah. Orang minta maaf tak mau maafkan. Orang buat salah tak mau maafkan. Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Seorang buat salah kat kita, kita tak mau maafkan. Kalaulah semua orang daripada kita sekolah dulu sampai kita sekarang ni, yang kita sakitkan hati mereka tak mau maafkan kita, tuan-tuan, agak banyak mana masalah kita nanti ke akhirat ni. Ni. Tapi semua orang maafkan kita. Maitang kita ni, aku tak mau maafkan dia. Belagak kita ni, sombong. Salah semua kan. Dosa banyak dengan orang. Lalu minta ampun lah. Minta ampun, Allah ampun dosa kita. Tapi dengan Allah pun sombong juga. Buat dosa dah, tak mau minta ampun. Tak mau minta maaf. Tak mau minta ampun. Dengan Allah pun tak mau
Hari ni dosa macam mana? Dosa berlambak saya hari ni saja. Daripada pagi tadi, mata tengok apa, mulut cakap apa. Daripada pagi tadi himpun banyak mana dosa. Minta maaf dah lagi? Minta ampun dah lagi? Tak pun. Pasal apa tak minta ampun? Tak berasa pun dosa tu. Tak berasa pun dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu Allah buat apa kat kita? Allah bagi sikit ujian dekat kita ni untuk Allah ampun dosa kita. Allah bagi sikit uji. Sadar sama. Tunggu minta ampun tak mau. Tunggu minta ampun tak mau. Tak apalah bagi ujian sikit. Nak padam juga dosa tu, Allah sayang. Bila Allah uji dia sikit, dia komplain pula. Pasal apalah aku ni, awak lah bukan orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni bila nak hilang sombong, tak tahu, dengan manusia pun sombong, dengan Tuhan pun sombong. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi pada zaman Nabi Musa macam tu. Zaman Nabi Isa pula terdapat ciri-ciri kelembutan pula. Tata tusila pada zaman Nabi Isa lembut pula. Lembut pula. Kelonggaran dalam kira bicara, saling bermaaf-maafan. Yang tu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Nabi Isa duk promote apa? Promote ni, kita kena bermaaf-maafan. Cakap-cakap dengan penuh kelembutan. Itu tata susila yang dikembangkan dan diperanankan oleh Nabi Isa AS kepada kaum dia. Mai zaman kita, umat Nabi Muhammad SAW, sifat malu pula sebagai ciri keistimewaannya. Jadi sallallahu alaihi wasallam, sifat malu ni tuan-tuan, kedudukan dia tinggi dalam agama, dia tinggi sampai Allah gabungkan dia antara malu dengan iman. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang punya sifat malu ni, dia akan dipandang mulia di kalangan masyarakat berbanding dengan orang yang tak ada sifat malu. Cakapnya berhati-hati. Pasal apa? Takut lagi salah. Tu salah satu daripada ciri orang-orang yang punya sifat malu. Tunduk pandangan dia, tak tengok, tak tentu arah. Ada orang masuk rumah kita tengok, kan? Masuk rumah kita tengok atas, tengok bawah, kiri kanan, kita pun rasa tak selesa. Walaupun kita dah kemas rumah, takut nanti kadang-kadang adalah seluar dalam jatuh tepi tu satu. Perhati lagi jumpa. Nampaklah tentu sengit tadi, sengit. Orang perhati sangat, kita pun nak rimah. Anda sifat orang yang punya sifat malu, bila masuk ke rumah orang, dia akan tunduk saja, tak perhati sangat. Lepas tu dia antara adab, kita pergi rumah orang, ulama ajar apa ni? Masuk rumah orang buta, keluar daripada rumah orang bisu. Apa maksudnya? Masuk ke rumah orang buta, keluar daripada rumah orang bisu. Maksudnya apa? Masuk ke rumah orang ni tak duduk tengok macam-macam. So duduk tengok sangat, perhati. Oi, TV dia masya-Allah besarnya, ya Allah. Kan maksud semua. Ya Allah, tu dia kapet dia, Allah, tu dia meja dia, ya Allah. Kotornya tempat tu, ya Allah. Tu tak cicak je tu. Komplain je macam. Pergi dia lah rumah dia. Kau rumah sibuk. Sehari keluar pada rumah jadi apa ni? Bisu. Tahu pasal apa bisu? Tak cakap kat orang, tak cerita apa yang nampak kat rumah orang tu. Balik rumah dia, sampai rumah, abang pergi mana tadi? Tak mau, abang tak jadi. Tukar. Ya, pergi mana tadi? Tu pergi rumah senang tu. Lepas tu saya cemat, abang rumah dia. Tarik panjang sangat tu, ada tu cerita baru tu. Berita terkini, hiburan sensasi. Abang tahu tak TV dia, ya Allah, dia punya besar bang, macam tu. TV dia panjang kot tepi, TV kita panjang kot belakang lagi. Itu zaman tahun 1983 dulu ni. Allah SWT, ya Allah Rabbi Yesus. Malu, kena ada sifat malu. Maka subhanallah, sebab tu Islam satu agama yang mengajar kepada umatnya satu sifat berakhlak mulia, menjauhkan perkara yang keji dengan base, dengan border dan sempadan dia, nama malu. Contoh teladan paling baik sekali siapa? Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguhnya pada sisi Nabi SAW itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, uswatun hasanah, contoh teladan yang terpuji. Nak tiru Nabi SAW. Macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Sehingga ditanyakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sallallahu alaihi wasallam, macam mana akhlak Nabi SAW? Akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Nabi ni macam Al-Quran yang berjalan. Saya lah, bila kita duduk mengaji ni, kita duduk dengar tazkirah ni tuan-tuan, duduk dengar tazkirah ni bukan untuk orang. Satu hal dengan kita ni, bila kita duduk dengar orang cerita tentang orang, cerita tentang satu-satu, kita selalu duduklah hati kita kata apa, ni orang tu lah ni, ni jiran aku ni memang panggil macam tu, dalam hati dia. Ada kawan aku seorang ni memang panggil kata tu. Dia terlupa kadang-kadang semua benda yang duk cerita tu ada dekat dia. Selagi dia duk tengok orang, selagi dia duk nampak perangai tu ada pada orang, selagi itu dia tak nampak perangai tu ada pada diri dia. Dan sampai bila pun dia tak akan berubah. Dia tak akan boleh berubah. Sekecil-kecil benda, daripada kita duk tengok, ni ada kat dia tu, ni ada kat dia tu, ada tak dekat diri aku? Benda yang tadi duk kata tu ada kat diri aku. Tuan-tuan usahalah untuk ubah. Orang malu tak bercakap ikut sedap tuan-tuan. Saya sedih sungguh lah ni. Cerita betul-betul saya sangat takut lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berbalah dekat Facebook, berbalah dekat internet, berbalah dekat YouTube. Tak habis-habis sama-sama orang Islam. Bahasa tu bahasa yang tak mencerminkan dia akhlak orang Islam. Boleh tak orang Islam kata orang Islam yang lain kafir? Boleh tak? Tak boleh. Selagi dia tak menzahirkan kekafirannya. Kalau betul dia masuk berhala dan dia buat amalan-amalan tu tuan-tuan, patut. Tu pun tak patut kita nak hukum dia kafir, melainkan kita maklum balik kepada pemerintah ambil tindakan dan memutuskan sama ada dia murtad ataupun tidak. Siapa yang kata seorang Islam itu kafir, maka kafir tu akan kembali kepada dia. Tiap-tiap hari orang Islam sama orang Islam duk kata sama-sama Islam kafir. Pasal cucuk vaksin pun dia kata orang Islam kafir tuan. Ni tiap-tiap hari kita tengok ni. Saya Muhammad khilaf sikit satu-satu benda dalam bab pegangan masing-masing. Orang tasawuf dengan makna ataupun Ustaz Ismail tafsiran satu perkara dengan cara orang tasawuf. Orang fiqh salih alaihi wasallam yang faham fiqh, dia mentafsirkan sesuatu itu dengan cara orang fiqh. Kita yang tak tahu apa-apa ni tuan-tuan sekalian, serbu akhirnya kata kau ni sesat, kau ni betul, kau ni sesat. Padahal kita bukan bidang dia. Tadi ada saya live dengan Salih Allah Sayyidina Muhammad dengan Salih Muhammad, satu jabatan kerajaan. Dia kata, Ustaz lah ni tu yang pakat-pakat duk balah ni, kita nak kata apa? Kita ni nak respon macam mana? Tak saya jawab apa. Respon kita diam aja. Diam je tu respon kita. Tak pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu sebenarnya. Kalau saya komen, kalau saya ni chef, saya boleh komen masakan orang ni, sedap ke tak sedap, kena ke tak kena ke, sebab tu bidang saya. Kalau saya doktor, saya boleh komen cara doktor ni buat, cara ni tak kena, cara doktor, pasal saya doktor. Kalau saya komen, saya boleh komen, saya boleh respon kepada urusan kepemimpinan tu. Kalau saya ulama, saya boleh tolong justify ini cara dia macam ni, ini cara dia macam ni. Tapi saya bukan ulama, saya bukan pomen, saya bukan chef yang nak komen pasal masakan. Saya bukan pomen nak komen pasal apa ni, kepomenan ni. Dan saya bukan ulama nak komen tentang hal-hal agama. Itu nak buat macam mana? Bila tak erti, ulama suruh kita buat apa? Diam aja. Jangan duk pergi tambah bara lagi, jangan duk pergi tambah api lagi, jangan duk pergi tuang minyak lagi ke atas. Salih Muhammad sampai ke tahap disebabkan kejahilan dia sampai tuduh orang sesat. Itu dah. Itu keh tangan ya, yadullah dalam tangan, yadullah Al-Quran. Seorang budak muda
Salih Hashim Muhammad. Tuan-tuan, budak TikTok lah. Dia punya nak respon sangat tu. Dia nak respon sangat tu. Pergi cari pasal apa yang duk pergi translate tangan itu dengan satu benda yang lain. Allah sebut tangan-tangan lah. Jangan duk pandai-pandai. Sampai ke tahap tuan-tuan, dia kufurkan kepada orang yang mentafsir. Padahal yang tafsir tu bukannya kita. Yang tafsir tu ulama mufasir. Tuan-tuan salih Hashim. Maka tuan-tuan nak cerita, ya Allah Rabbi la hawla la quwwata illa billahil azim. Tapi itulah fitnah yang duk berlegar jadi sekarang ni. Saya sebab tuan. Pasal apa? Pasal masing-masing sudah tidak ada lagi sifat malu. Bila orang tak ada sifat malu, dia akan cakap apa saja yang dia suka nak cakap. Bila dia dah malu sikit, apa dia buat? Tadi buat apa? Dia guna fake account. Dia buat satu account, dia buh gambar orang lain, ataupun dia gambar kereta ke, dia buh gambar bunga ke, dia buh gambar basikal ke, dia buh gambar botol air ke. Dia buat itu, dia buh nama pun tak apa-apa. Tongkoi kayu lah, tiang besi lah, apa aku suka-suka lah dia buh. Dia buh nama orang putih ke apa semua. Dan dia respon. Dia tulis apa yang dia suka. Dia kata apa yang dia seronok nak kata. Tuan-tuan, orang macam ni, orang yang tak punya iman. Walaupun dia orang Islam. Pasal apa saya kata macam tu? Pasal orang Islam dia yakin, dia tukar pilah nama siapa pun, dia sembunyi pilah belakang tembok mana pun, dia tahu malaikat Raqib Atid duk catat apa yang dia buat. Betul tak? Betul tak ni? Salih Muhammad. Tu nak cerita situasi yang duk jadilah ni. Salih Muhammad. Maka Nabi SAW ni macam mana? Kalau betul kita kata kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau betul kita ni, aku ni umat Nabi Muhammad SAW, tahu tak? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-'adhra'i fi khidriha. Nabi SAW ini adalah seorang yang sangat pemalu dan lebih pemalu daripada anak dara Salih Hashim yang duduk di belakang tirai. Tu Nabi SAW. Malu ni lagi malu pada anak dara tu. Anak dara pingitan tu yang duduk di belakang tirai tu semua. Anak dara dulu-dululah. Bukan anak dara lah ni. Anak dara ni tak ada malu dah. Kalau dulu-dulu nak bawa balik calon suami, ayah tu balik, mak balik, ni gambar ni dah lah duk berkenan kat hang ni, hang berkenan kat dekat dia. Lari gedegung balik belakang tu semua. Macam mana tu? Mak dia tanya, ayah dia tanya, macam mana tu? Saatlah saat saya pergi tanya. So, yang kenal kah kat budak tu yang tu kata tu? Dia malu tu, dia malu. Dia diam tu tanda setuju lah tu. Hang setuju kah? Macam tu lah malu. Lepas tu keluar ayat mata, tengok keluar ayat mata. Orang tua-tua kata, kalau keluar ayat mata tu, pergi cek tengok ayat mata dia. Sejuk ke panas? Kalau sejuk tu maksud takut, kalau panas tu maksud excited. Betul lah lebih orang kan. Dia macam ada enak tu yang mata. Lah ni tak ada lah, ni dia yang buat balik. Dia yang buat balik. Naik RZ ding ke depan rumah tu. Kata apa ni, mak ayah tu calon menantu mak mai dah. Amboi. Dia kata tu calon menantu balik tu mai. Masuk ni jumpa ni mak ayah saya apa semua. Mak ayah tu duduk diam macam. Ni mak setuju kan ni calon menantu saya ni. Calon suami kak ni. Cik kan. Lepas tu mak dia pun diam. Waktu diam tu tanda setujulah tu. Lepas tu tengok keluar ayat mata mak. Dia picit pula ayat mata mak. Aduh, tak ada lah orang. Allah Rabbi tuan-tuan. Dalam Facebook dia tunjuk macam mak ayah dia tak tengok. Tak, dia tahu mak ayah dia pun tak ada Facebook. ni Instagram pun dia buat, ya Allah, gedik-gedik lah, subhanallah. Anak darah tidak ada sifat malu lagi. Nabi SAW sebut Rasulullah ni sangat pemalu, lebih pemalu daripada seorang anak darah yang duduk dalam sahabat. Dan apabila tengok macam mana sifat Nabi malu, di kadang Nabi SAW dia tak suka satu benda, dia tak sanggup nak cakap. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, bahasa cakap, ya Allah, dia sebut kemaluan dia sendiri, dia sebut dia kan malu. Orang kita ni kalau terkejut belajar lah sebut nama Allah. Salat sebut nama Allah je. Allahu Akbar, terkejut kan.
La ilallah gitu. Itu. Sebab orang mati ni dia terkejut. Dia mati dia terkejut. Allahu Akbar pun mati. Last man akhiru kalam bila Allah dakhala jannah. Nabi siapa yang last perkataan dengan dia Allah maka dia masuk syurga. Kita ni pocot mak kau. Nabi kata man akhiru kalam bi pocot. Siapa yang akhir kalam dengan pocot. Banyak itu. Lebih teruk dia sebut dia punya sendiri, dia tak malu. Dia sebut dia punya sendiri. Kita pun sampai malu. Kadang-kadang tengok Nabi SAW sebut, bila benda-benda yang berkaitan dengan kemaluan lelaki, kemaluan perempuan, tapi Nabi nak kena mengajak, Nabi akan gunakan bahasa-bahasa yang lain yang mengisyaratkan kepada benda tersebut. Jangan nak sebut perkataan itu sebab malu. Lepas tu kadang-kadang kalau ada benda-benda yang berlaku depan Nabi SAW yang memalukan, maka boleh nampak, kata para sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri sebut, dia kata apa? Apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat camkan melalui wajahnya. Boleh nampak muka Nabi SAW, muka merah, nampak tu Nabi marah tu. Nampak ni Nabi dah start ni. Nampak muka Nabi tu Nabi tak suka tu. Nampak muka Nabi malu tu. Itu cerita Nabi SAW. Jadi kita ni patut apa tuan-tuan? Patut menghiasi diri kita dengan sifat malu. Sebab dia menjadi lambang kesempurnaan iman kita kepada Allah SWT. Lagi-lagi sifat malu ni dia boleh jadi perisai. Perisai. Dengan malu ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kita akan mengelakkan diri kita daripada kita melakukan sesuatu yang tak patut kita buat. Tuan-tuan, dulu waktu kita tak ada sifat malu, apa kita buat? Tuan-tuan, majoritinya orang kat sini bukan asal sini. Mai daripada kampung. Waktu mai daripada kampung, tuan-tuan, malu kita ni. Mai dekat sini jadi culture shock. Tuan-tuan tengok, macam tu, dahsyatnya, dahsyat. Waktu tu mai pula umur 19-20 tahun. Sampai-sampai duduk pula rumah sewa. Kata apa ni kampung girl, dia kata. Kampung girl, dia kata. Macam ni, pakai baju sini sikit. Waktu mula-mula start pakai baju kecil tu, duduk tarik kain kat belakang ni. Duduk tarik baju, orang nampak punggung dah. Lama-lama bukan tunjuk ke orang pula dah. Dulu pakai baju lengan panjang lah, ni dah pakai singkat-singkat. Lepas tu dah start lah masuk disco lah, start masuk karaoke lah, start apa semua. Lama-lama tudung pun tanggai lah. Tentang saya semat. Kita semua waktu tu dah mula hilang sifat malu. Bila kita hilang sifat malu ni, kita akan tunjuk apa benda maksiat yang kita buat dan kita tak malu dan tak heran dengan orang. Masuk piduk depan Hard Rock boleh ambil gambar. Cuk, ambil gambar. Lah ni jadi Tok Bilal lah kawan tu. Dulu Masya Allah karaoke. Lah ni jadi Tok Imam lah dia. Tentang salih ala Syekh Muhammad. Waktu dia buat maksiat tu dulu, tuan-tuan, dia sanggup tunjuk ke orang, share ke orang, tunjuk ke orang apa dia buat. Pasal apa dia buat macam tu? Pasal dia tak ada sifat malu. Tiba-tiba Allah bagi jalan hidayah. Allah bagi hidayah. Bila dapat hidayah, apa jadi tuan-tuan? Dia mula main mengaji. Dia duduk dalam masjid. Dah mula Allah tanamkan dalam hatinya bertapak sifat malu. Yang memang duk ada dah, benih tu duk ada dah. Maka makin membunga. Waktu tu apa yang berlaku? Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu dia mula menyembunyikan maksiat-maksiatnya daripada dilihat oleh orang. Peringkat pertama dia apa ni? Dia tinggalkan maksiat depan orang. Depan orang tak buat. Belakang orang buat lagi. Duduk sorang-sorang buat lagi. Orang tak nampak buat lagi. Sebab tu kadang-kadang bubuh ketayap atas kepala ni, kopiah atas kepala ni bukan untuk orang, untuk kita. Bukan nak tunjuk kata kita baik, tapi ketayap atas kepala ni kadang-kadang duk halang kita daripada kita buat benda tak betul. Muslimat pakai tudung elok-elok, pakai stokin, pakai stongan kat tangan. Yang ni sarung lengan ni, stongan lah saya panggil senang sikit. Salih Simandan duk pakai elok-elok, buh pula ridak atas bau lah apa semua ni, tuan-tuan takkan nak pergi tengok wayang pun. Tuan jom kita tengok wayang kan, cerita Spiderman. Saya nak pergi tak pergi. Kita tayak atas kepala ni. Waktu duduk beratak nak masuk tu tuan-tuan agak-agak patut dah. Rasa macam gamak dah ketayak atas kepala nak masuk tengok pengwayang. Nak masuk pengwayang. Macam ada Spiderman je kot Ustaz. Kalau kita ni ada ni berasa macam gelisah je tak patut sangat. Terkejut matilah pengwayang tu macam mana?
Mana pom-pom terkejut ni, mati. Qalu ilallah kalam tu. Esok masuk surah apa? Surah AJK, surah An-Nur. Taman Cempaka. Tiba-tiba meninggal dunia dalam panggung wayang ketika sedang menonton Spider-Man. No Way Home. Memang sungguh No Way Home sungguh lah. Tak ada jalan balik lah. Ketika sedang menonton itu, dia terkejut apa, dia buat betul lah. Agak-agak orang kata apa anda? Ya Allah, hebatnya Tuan Haji ni mati, Masya Allah, husnul khatimah lah, subhanallah. Anda selamat. Jadi solat selamat tu macam tu lah. Dan jadi Allah selamat kadang-kadang pakaian, maka bila dia makin kenal Allah lagi, bila dia kenal Allah lagi, dia akan meninggalkan maksiat walaupun di belakang orang. Tadi tinggal depan orang aja, kemudian dia tinggal di belakang orang pun dia tinggal, dia duduk seorang-seorang pun dia tinggal, sebab dia mula malu dengan Allah. Ya Allah, nampak ni aku buat ni, walaupun tak ada manusia nampak, tapi Allah tahu aku buat apa ni. Dia sembunyi, dia malu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagi kenal Allah, lagi makrifah dengan Allah, dia mula sallallahu alaihi wasallam malu untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dia malu nak tinggal baik. Masa apa? Sembahyang sunat tak buat. Malulah aku kat Allah, Allah bagi sihat tubuh badan, tapi sembahyang sunat tak buat. Entah? Ni kita ni. Kalau boleh nak cakap semua dengan orang kampung, orang Taman Cempaka ni, nak sembang. Tapi yang mai pun banyak ni lah. Yang ramai ni lah, alhamdulillah. Biar ramai lagi yang tak mai kan. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Nak tanya satu benda aja. Allah bagi kereta kat kita, Allah bagi motor kat kita, tapi tak boleh pergi masjid sembahyang jemaah. Tak malu ke dekat Allah? Ada motor tak tu? Ada. Ada kereta tak? Ada. Waktu azan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gamak dia tak pergi start motor dia tu untuk pergi sembahyang jemaah kat masjid. Ni sihat ni. Mata cegak elok, tangan tubuh elok, sallallahu alaihi wasallam, kaki boleh berjalan elok, tangan boleh angkat elok walaupun lenguh lepas vaksin booster pun ni. Tiba-tiba dia dengar azan dia tak lepi. Tak malu sungguh dengan Allah ke? Tapi berasa tak? Tak rasa apa. Tak berasa apa. Ada orang, tuan-tuan, dia bangun pagi, dia malu dengan Allah, dia boleh tak bangun tahajud, tak terjaga tahajud. Pasal apa? Tak jaga tahajud, malu dengan Allah. Allah boleh kejut aku bagi-bagi, tapi aku tak boleh bangun tahajud dengan dia. Malu Allah, aku bagi mata kat aku, bagi mulut kat aku, lidah sebut cakap elok, tapi Quran tak boleh baca. Pasal apa tak boleh baca Quran? Pasal tak belajar Quran. Kalau belajar Quran mesti boleh baca Quran, tapi tak lancang. Pasal apa tak lancang? Pasal tak rajin baca Quran. Patah pi patah balik, mai kat kita balik. Kamu tak bersungguh dengan Quran, kamu tak akan dapat Quran. Tak malu ke dengan Allah? Allah bagi kat kita segala nikmat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak rasa malu. Tahu pasal apa tak rasa malu? Pasal kita masih belum kenal Allah sungguh-sungguh. Orang yang sampai tahap dia kenal Allah, lepas sembahyang dia tak sembahyang sunat, dia malu dengan Allah. Aku tak sembahyang sunat, tak malu sungguh. Teruk aku ni. Allah bagi aku nikmat nak bangun sat 2 rakaat tak sampai 5 minit pun tak boleh. Teruk. Padahal keluar sakit, ya Allah bagi rezeki, ya Allah bagi rezeki kat aku, ya Allah bagi rezeki kat aku, ya Allah ni bagi rezeki aku, dapat orang tu dapat nikmat. Oh ya Allah, dia tu dapat nikmat, aku tak dapat. Ya Allah dapat. Kita harap macam-macam Allah bagi kita, tapi nak sikit berdiri 5 minit kat Allah pun kita tak gamak. Tak malu ke dengan Allah? Tapi tak malu. Pasal apa tak malu? Sebab tak sampai kenal Allah. Iman tak cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW sebut. Tuan-tuan dengar hadis ni elok. Tuan dengar hadis ni Allah. Hadis ni panjang. An Abi Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah azza wa jalla
idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhu al-haya'a. Allahu rabbi. Fa idza naza'a minhu al-haya'a lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Fa idza lam talqahu illa maqitan mumaqqatan nuzi'at minhu al-amanah. Fa idza nuzi'at minhu al-amanah lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan. Fa idza lam taqul illa kha'inan mukhawwanan nuzi'at anhu rahmah. Fa idza nuzi'at minhu rahmah lam talqahu illa rajiman mula'anan. Fa idza lam talqahu illa rajiman mula'anan nuzi'at minhu ribqahul Islam. La haula wala quwwata illa billah. Atau kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan dengar hadis ni elok-elok. Tuan-tuan catat elok-elok. Mudah-mudahan dia jadi pegangan kita ni. Nabi sebut, sesungguhnya apabila Allah hendak membinasakan seorang hamba, apabila Allah nak binasakan seseorang hamba tu, Allah nak binasakan dia, apa yang akan berlaku? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Allah akan mencabut sifat malu daripada dia. Tanda mula-mula sekali Allah nak rosakkan seorang tu, Allah nak binasakan orang tu, Allah nak lempak dia masuk dalam neraka, tanda mula sekali Allah cabut sifat malu kat dia. Dia tak ada sifat malu dah. Kemudian Nabi sambung, apabila Allah mencabut rasa malu itu daripada dia, apa akan jadi kat dia? Maka dia akan sering bertemu dengan orang yang memuakkan dan menebarkan kebencian. Bila Allah cabut, dia apa? Geng-geng dia siapa? Geng-geng dia orang yang dia cakap bukan-bukan. Geng-geng dia yang suka menebarkan kebencian. Benci orang tu, sakit hati orang ni tak guna, orang ni tak boleh pakai, orang ni khianat, orang tu yang tu, orang tu, semua orang dia okey. Ada orang macam ni lah ni. Semua benda tak kena, semua benda tak betul, semua benda jahat. Dia orang yang menebar-nebarkan kebencian. Dia akan masuk dalam kelompok ni. Dia akan geng dengan orang ni. Yang duduk di sekitar dia ada orang-orang macam ni. Dia panggil orang-orang toksik. Merosakkan orang dan merosakkan diri dia sendiri. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apabila dia sering bertemu dengan orang seperti itu, maka sifat amanah daripadanya pun akan hilang. Dia tak amanah lagi dah. Orang tak percaya kat dia lagi dah. Orang bagi apa pun akan dia tak akan pegang amanah. Dia tak jaga anak-anak dia lagi dah. Dia tak jaga keluarga dia dah. Anak dia dengan maksiat-maksiat lah, biarlah. Isteri dia tak tutup aurat pun biar pilah. Anak dia cakap bukan biar pilah. Dia hilang dah cabut amanah daripada hati dia. Dia rasa dia tak ada tanggungjawab lagi. Apabila telah salih ala Muhammad, amanah telah dicabut daripada dirinya, maka dia akan selalu bertemu dengan orang yang suka menipu. Salih ala Muhammad, orang yang suka berkhianat dan dikhianati. Jumpa dengan orang macam ni pula, suka khianat orang tu, suka khianat orang ni, suka penayar orang tu, suka penayar orang ni. Kemudian salih ala Muhammad, dan jika dia sering bertemu dengan orang seperti itu, maka akan dicabut daripadanya sifat kasih sayang. Tak lagi hati, tak fikir masih orang dah. Kalau aku buat macam ni lagi, dia tu berasa apa? Dia tak fikir dah. Kalau aku buat macam ni lagi, apa kena dengan anak-anak keluarga dia? Dia tak fikir dah. Dia fikir dia je. Dia tak ada lah sifat kasih sayang. Ihsan tu tak ada dah. La haula wala quwwata illa billah. Apabila salih ala Muhammad tercabut daripada hatinya sifat kasih sayang, maka dia akan bertemu dengan orang-orang yang terlaknat. Dan apabila dia sering bertemu dengan orang yang terlaknat, dengan apa yang jadi ending dia, maka ikatan Islam pun akan tercabut daripada dia. Habis ya? Ending dia, ikatan Islam akan tercabut daripada dia. Start daripada mana? Allah nak kebinasaan pada seorang. Startnya Allah nak binasa seorang tu.
Mula-mula Allah bagi apa? Allah cabut daripada sifat malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi yang kita boleh faham daripada hati itu depan, bila tak ada sifat malu ni, dia akan buka pintu dan buka ruang untuk melakukan semua benda-benda yang dilarang. Dia dah tak segan dah nak buat apa lagi, asalkan apa yang dia hajati, yang apa dia inginkan itu terlaksana. Hati dia rakus, hati dia tamak. Waktu ni dia dah berani langgar semua batasan-batasan Allah. Tata susila dah tak ada dah, masyarakat bagi dah tak ada dah. Akhirnya dia berubah menjadi seekor binatang yang berwajah manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Saya nak tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu min Allah haqqal haya'i. Qala qulna ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Qala laysa dhalika walakin istihya'a min Allah haqqal haya'i an tahfadha ar-ra'sa wa ma 'aya wal batna wa ma hawa وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Nabi SAW sebutlah hadis riwayat Imam At-Tirmizi ni, hadis hasan. Nabi sebut daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu berkata Ibn Mas'ud, wahai Rasulullah, kami malu alhamdulillah. Dia kata, kami malu dah alhamdulillah. Dia kata, Nabi SAW kata, bukan macam tu. Tapi malu kepada Allah itu dengan sebenarnya ialah kamu menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Ni, dia fikir ni. Fikir apa? Kena malu dengan Allah SWT. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut yang ada kat kepala ni. Jaga yang ni. Itu tanda kamu malu pada Allah SWT. Nak tengok apa, nak cakap apa, nak dengar apa, itu tanda malu. Hendaklah kamu menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Nak makan apa, pendapatan macam mana, jaga elok-elok. Tu betul-betul malu pada Allah SWT. Jangan duk ambil benda-benda tak patut. Jangan duk curi harta orang. Jangan duk makan benda haram. Warak sikit, tengok benda apa yang kita nak makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan ikut bedal aja, asal sedap aja makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tengok halal ke haram, tengok ada tak syubhah apa semua sebagainya. Dan hendaklah kamu ingat kematian. Hendaklah kamu ingat kematian dan busuknya jasad kamu tu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Mudah-mudahan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, kita ni Allah anugerahkan sifat malu dalam hati kita, dan kita mampu untuk pertahankan sifat malu ni sebab kita nak masuk syurga. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal baza'u minal khafa'i wal khafa'u finnar. Rasa malu adalah sebahagian daripada iman, sedangkan iman tempatnya di syurga. Sedangkan perkataan kotor adalah sebahagian daripada perangai yang buruk, sedangkan perangai yang buruk ini tempatnya di neraka. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan ini manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa ketika nanti. Sebelum tuan-tuan balik sekejap lagi, sallallahu alaihi Muhammad, dekat luar sana ni ada buku nota saya. Buku nota saya ni tuan-tuan, kami dah semenjak daripada PKP awal dulu ni, kami beramal dengan beberapa doa yang kami panjatkan setiap hari. Doa-doa ni lebih khusus kepada doa untuk jauh wabak, jauh musibah, jauh bala bencana pada setiap hari. Kita ni ikhtiar macam-macam, pakai mask lah, bawa sejadah mayang-mayang kat masjid lah, Muhammad,
apa ni, jaga jarak sosial lah, duduk sembahyang, duduk sembahyang rapat-rapat lah, macam-macam lah kita duduk jaga, kita vaksin dan sebagainya. Kita terlupa kita ada satu benda yang sangat kuat yang nama dia doa. Nabi SAW dia ajak kita banyak doa-doa yang sangat kuat. Antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa alim tu. Baca doa tu 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi kata kamu takkan kena musibah. Bukan saya kata, Nabi SAW kata. Baca lepas subuh, baca. Hari tu takkan kena musibah. Lepas maghrib baca, kamu takkan kena musibah. Tapi sahabat yang riwayat hadis ni, dia kena lumpuh dia. Lalu ramai tengok dia, ramai ziarah dia, duduk tengok dia. Dia kata apa? Aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni pada aku, tapi pada hari aku kena sakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Kita dah. Jadi kadang-kadang kita ni hilang perlindungan pasal kita tak ada insurans. Masuk subuh pukul 6.30 contoh. Masuk subuh pukul 6.10. 6 suku, katalah 6 suku masuk subuh. Kita salat Al Muhammad baca doa ni pukul 8.30. Ada 2 jam gap kat situ. Dan mungkin waktu tu yang duk kena. Maka saya buat macam mana? Saya susun dia dalam susunan siap-siap. Ada 12 doa semua. Daripada doa pagi hari, daripada doa buka majlis apa semua. 12 doa, termasuk dekat sini ada satu doa nama dia doa Abu Darda. Doa ni panjang. Budak ni satu hari dia balik rumah, orang kata rumah dia terbakar. Dia kata, "Tak, rumah saya tak terbakar." "Rumah kamu terbakar?" "Tak, 4 orang main abang dia." "Tak, rumah saya tak terbakar." "Satu kampung terbakar." "Rumah saya tak terbakar." Pasal apa tak terbakar? Dia yakin sungguh sebab dia duk beramal dengan satu doa nama dia doa Abu Darda ni. Bila balik tengok sungguh rumah dia aja yang tak terbakar. Pasal apa? Dia beriman dan dia yakin sungguh-sungguh dengan doa yang dia baca. Tuan-tuan baca doa-doa ni setiap hari, termasuk saya letak kat sini adalah 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ni zaman fitnah ni eloklah dia baca. Dan pada setiap muka surat ni ada hadis-hadis yang tuan-tuan boleh amalkan. Jadi tinggal ada lebih kurang 40 buku je lagi. 40 buku je. Saya harap tuan-tuan bukan ambil lah seorang satu. Jangan ambil saja, bayar lah maksud dia. Saya bukan ambil sungguh, cerah sungguh lah jawab dia. Jadi tinggal 40 je. Pasal nak balik Kedah. Lepas ni turis lagi balik Kedah, bagi ringan sikit kereta saya tu. Jadi 3 buku ni kami jual RM50. Satu buku RM19. Kalau beli buku satu RM19. Kalau beli 3 RM50. Tuan-tuan kongsi lah seorang sikit ke apa kan. Kalau tuan-tuan tak buat duit, tuan-tuan ni ada nombor telefon kat sini, tuan-tuan ambil je. Tuan-tuan saya ingat kalau ambil seorang satu habis lah. Ni ada nombor telefon kat sini, tuan-tuan message dekat nombor tu, beritahu kata saya beli buku ni kat sini, minta nombor akaun. Tuan-tuan transfer saja. Tak payah banyak cash ni pun tak apa. Ambil dulu, transfer esok pun tak apa, bila free pun tak apalah transfer. Yang paling penting tuan-tuan ambil bagi clear sikit kereta saya tu. Tak mau balik sana dah, insya-Allah. Dan jadi manfaat insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah. Kita jumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.